Saya tak nak mengambil masa lama sebab saya rasa COVID dah diceritakan dengan jelas oleh Dr. Siti Sarah. Kalau ada apa-apa soalan mungkin selepas ni kita boleh utarakan. Saya just nak bercerita sikit macam mana di UiTM ni supaya kementerian pun nampak apa yang UiTM dah lakukan, dan sama juga pada semua wakil-wakil pusat tanggungjawab. Mungkin ada yang belum clear walaupun nasihat VC, nasihat Datuk VC dah keluar kan, berkeliling dah keluar, tapi mungkin ada yang macam terlepas pandang ataupun tak berapa memahami. Jadi saya rasa apa yang kita kongsi hari ini mungkin kita boleh bawa balik ke PTJ masing-masing dan untuk kita kongsikan. Okay, jadi coronavirus di UiTM. Okay, ini just saya nak kongsi je. Masa mula-mula kami buat taklimat COVID 11 Februari 2002, masa tu petanya begini, suspected case biru-biru tu country of origin, yang dark red, lepas tu confirm case. Kita dah nampak dah spread worldwide. 1 month after that, alamak. Okay. Kita tengok dia dah lebih meluas dan ini dah tak ada suspected case. So negara-negara yang light pink, light yellow tu sebenarnya 1 hingga 9 case. So maknanya all over the world. Kita nampak benda ni dah sangat rapid spread lah. Jadi agak merisaukan, walaupun kita kata jangan panik, tapi sebenarnya kita kena ada rasa kerisauan. Kita kena take note apa-apa perkeliling mengenai COVID. Jangan ambil mudah. Apa yang berlaku sekarang, walaupun dah keluar perkeliling, dah keluar maklumat, tapi masih ada yang terlepas pandang kan. Contohnya, jadi sebenarnya Kementerian Kesihatan telah keluarkan garis panduan tapi agak umum. Jadi kami di Pusat Kesihatan sebenarnya negara telah dipanggil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi KPT actually they sit together sebab masa mula-mula awal UIA kuarantin 600 orang kan, UM batalkan kelas. So semua ni dia kata otonomi diberikan kepada universiti untuk buat keputusan. Tapi pada satu tahap KPM dia kata dah tak boleh otonomi sebab bila buat benda-benda macam ni akan menimbulkan panik. Jadi KPM cuba seragamkan. Dan KPM actually come up dengan flowchart dia yang begini. Jadi masa tu lebih kepada kita fokus pada mereka yang datang daripada luar negara. Jadi siapa yang datang daripada luar negara ataupun warga universiti yang datang daripada luar negara, kita akan kena maklumkan dulu kepada authorized unit dia. So akan buat screening. Okey, tak ada lampu, tak apa. Okey. Screening. Okey, authorized unit. Jadi ada universiti yang actually tak ada pusat kesihatan, So sama ada dia simptomatik atau tak bersimptom. Pada mereka yang ada simptom, batuk, sesama, sakit tekak, dia akan terus ke pusat kesihatan masing-masing ataupun authorized unit tu, tapi untuk mereka hubungi hospital. Ada simptom je, pusat kesihatan tak boleh buat screening. Jadi datang ke pusat kesihatan sebab kita ada khemah kat pusat kesihatan. Jadi ramai yang datang cakap kami dengar ada khemah COVID, saja-saja datang nak check COVID. Sangat salah. Khemah COVID tu disediakan jika ada kes-kes yang datang daripada negara luar dan ada simptom. Kita tak mahu dia masuk dalam pusat kesihatan dan spread pada pesakit-pesakit lain yang tak ada kena-mengena, yang datang untuk medical check-up. Tapi ramai yang datang saja-saja nak check sebab dia kata khemah COVID boleh check-check COVID. Tak ada, kita tak ada fasiliti tu di pusat kesihatan. Apa yang kita ada, kita akan letak mereka di khemah tu dan kita akan contact designated hospital. Sekarang ni ialah Sungai Buloh, dan jika fulfill criteria of admission, akan diambil oleh ambulan daripada pejabat kesihatan daerah Petaling. Kita akan hubungi. Itu pada mereka yang ada simptom. Pada mereka yang tak ada simptom, kita akan buat extra precaution. Jika melepasi KKM entry point, sebenarnya tak ada home surveillance punya arahan jika mereka tak ada simptom. Betul kan, Dr. Faizal? Betul kan? Okey, tapi kementerian menganggap universiti adalah satu komuniti tertutup lain. Komuniti adalah satu negara lain. Jadi mereka semua yang pass entry point di Malaysia akan masuk ke universiti, akan duduk dalam satu komuniti tertutup. Kita mesti ada extra precaution di situ. Jadi diputuskan di KPM semua universiti asal baru balik daripada negara berisiko, sekarang ni 5 negara lah, China tapi termasuk Taiwan, Macau, Hong Kong, 14 hari tidak boleh memasuki universiti dan menjalani home surveillance di kawasan rumah masing-masing. Kita nak precaution, kita takut hari ni dia balik dia tak ada simptom, 3 hari 5 hari tiba-tiba dia develop simptom. Masa tu baru nak trace, tiba-tiba positif pula, baru nak cari kelas mana dah pergi, college mana dah duduk. Jadi 14 hari kalau balik dari negara berisiko, jangan masuk. Itu yang kena maklum. Apa yang berlaku sekarang, memang masih ada yang tak maklum tentang perkara itu dan masih masuk ke dalam kawasan universiti. Okey, dan selepas 14 hari, barulah dia datang ke pusat kesihatan untuk mengambil surveillance order tu. Arahan pengasingan tu dan surat pelepasan. Jadi tak perlu pada hari pertama balik daripada airport,
sampai di airport terus pergi pusat kesihatan. Tak payah. Ada yang datang sekarang ni bila landed di airport call, saya baru balik, saya nak datang pusat kesihatan nak check. Saya okey ke, ada COVID ke? Tak perlu. Kalau datang pusat kesihatan, tak ada apa yang pusat kesihatan boleh check. Kecuali dia memang tak sihat lah. Tapi kalau tak sihat, dia daripada negara berisiko. Pusat kesihatan tak boleh buat screening COVID. Kalau landed airport tak sihat, pejabat kesihatan daerah ataupun hospital saringan. Tapi kalau sihat, balik rumah 14 hari home surveillance, ikut yang macam Dr. Sarah cakap tadi. Jangan berhubung sangat dengan orang persekitaran. Tapi bila dia kata macam ni, macam ni saya nak makan, macam ni saya nak keluar. Boleh keluar tapi jaga hygiene. Jangan mix tempat crowd ramai, pergi pakai mask, balik cepat-cepat, duduk dalam rumah, beli makanan 2-3 hari. Jangan asyik nak keluar sahaja. Okey, itu maksud home surveillance. Home surveillance bukan quarantine Dia bukan macam polis jaga, kalau keluar kena tangkap. Tak. Okey. Okey, ini carta pengurusan kes di pusat kesihatan pula, tapi saya rasa sangat kecil, tak berapa jelas. Tapi dia sama aja. Okey, dia sama juga. Mereka yang baru balik daripada negara, berhubung rapat dengan pesakit kontak positif, itu sama juga. Ada simptom dengan tak ada simptom. Dan di UiTM ni, okey, apa yang kita buat kalau ada simptom? Again, pergi pusat kesihatan, kita akan call pejabat kesihatan, akan hubungi untuk ambil bawa ke hospital Sungai Buloh. Tiada simptom, jika boleh balik ke rumah, balik rumah. Tetapi kita ada juga kes yang macam baru-baru ni pelajar dari Johor. Dia ada simptom. Sungai Buloh kata kuarantin. Tapi dia nak balik Johor. Tapi Sungai Buloh memang dah arahkan jangan tinggalkan kawasan Shah Alam sebab kita tak nak benda ni spread. Jadi dia nak balik mana? Sebab dia duduk di college UiTM. Jadi kita dah sediakan di UiTM ni satu college meranti untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat balik. Itu satu kes. Dua kes kalau let's say kita kata dia dah balik daripada negara berisiko, dah sampai ke Semenanjung daripada pelajar Sabah katakan. Dah sampai Semenanjung, tiba-tiba baru develop batuk sesama. Kita nak suruh dia balik rumah, takkan nak suruh dia beli tiket lagi. Jadi pelajar yang sebegini kita letak juga di college meranti. Terima kasih pada urusan college. College meranti memang kita dah siapkan satu blok khas. Memang dia ada toilet sendiri dan dia tak perlu keluar sangat. Setakat ni kita ada satu pelajar yang duduk di situ. Okey, itu pengenalan kita di sini. Okey, dan saya rujuk pada nasihat perkeliling daripada Datuk Vice Chancellor yang latest lah. Tapi katanya hari ini ada lagi latest. Tapi saya kongsi yang setakat latest yang saya ada. Mereka yang nombor 2 tu kita nak tekankan. Mereka yang baru pulang dari terbabit atau mempunyai hubungan rapat dengan yang ada kontak positif. Yang ada rapat dengan kontak positif. Orang tu positif, mak saya positif dan saya duduk satu rumah. Ya. Tapi jangan macam kawan saya, mak dia positif dan saya berkawan dengan anak dia. Tak ada kena-mengena. Dia kena due direct dengan positif. Banyak yang call macam tu. Anak saya naik bas dengan kawan dia yang mak dia positif. Tak, kalau orang tu tak positif, tak. Ini hanya orang yang memang kontak dengan orang positif dan baru balik daripada negara berisiko, diminta untuk menjalani home surveillance selama 14 hari dan tidak menghadirkan diri ke UiTM. Bukan datang UiTM minta konsultasi. Bukan kita tak nak terima, tapi arahan daripada Pejabat Kesihatan Daerah Petaling, saya berhubung dengan Dr. Ruben masa tu, dengan Dr. Zaza, minimize contact as much possible. You anggap diri you berisiko. Saya ni mungkin ada positif, saya baru balik dengan berisiko. Jangan jumpa orang, jangan datang klinik. Bila datang klinik, you masuk dalam klinik, dah jumpa doktor, baru bagi tahu daripada negara mana. Seperti yang berlaku di Puncak Alam. Dia baru balik daripada negara, dia ada batuk sesama, dia tak cakap. Sampai dekat dalam, dekat doktor, baru dia bagi tahu, saya sebenarnya baru balik Korea dan saya ada batuk-batuk. Jadi dah pejabat kesihatan datang ambil, tapi yang dia dah masuk the whole flow tu, dia dah hubungi dengan semuanya dah berisiko. Tapi alhamdulillah dia negatif. Tapi itu akan jadi banyak kerja lah, kita kena sanitize semua tempat yang dia lalu walaupun kita tak pasti status dia. Okey. Jadi dan warga berkenaan perlu memaklumkan kepada pusat kesihatan melalui email pusat kesihatan @uitm.edu.my atau melalui WhatsApp kepada nombor ini. Ini pun kena. Bila ada kes, dia dah surveillance tapi dia tak maklum. Dia senyap-senyap sendiri. Jadi kita tak ada maklumat. Bila dah habis, tiba-tiba datang cakap, saya dah habis surveillance. Kita tak tahu. Jadi kita nak keluar surat pun kita dah tak pasti. Jadi elok maklumkan. Dan pesakit sendiri maklumkan. Pelajar sendiri maklumkan. Bukannya pensyarah maklumkan, pensyarah ni bagi tahu kawan yang bilik ni macam tu.
So kalau boleh kita suruh dia sendiri hubungi kita direct melalui WhatsApp tu. Bila dia hubungi, apa yang kita buat? Kita akan bagi list of details apa yang dia kena ambil, apa langkah pencegahan yang dia patut ambil, macam mana dia nak datang jumpa kita untuk ambil surat pengasingan. Okey? Okey, ini tadi kalau macam yang pertama tadi macam dia kata pening, tak faham kan? So kami cuba draftkan yang kedua. Menjalani home surveillance 14 hari, tak hadirkan diri ke ATM, maklumkan kepada pusat kesihatan. Ini 3 perkara yang mereka kena buat. Siapa mereka ni? 4 kategori ni. Warga UiTM yang baru pulang dari negara-negara berisiko tersebut, ataupun mereka yang pelawat. Kita ada pula kes yang dia datang dari negara Jepun. Yang balik dari negara Jepun, kita halang masuk 14 hari. Tapi yang betul-betul dari negara Jepun, dia melawat, ada conference, ada kursus, kita bagi masuk. Sama je orang Jepun ke orang Korea, pensyarah yang melawat, kita jangan bagi dia masuk. Sebab kita tak bagi kita punya student masuk. Kenapa dia boleh masuk? Kan? Kalau dia punya program 14 hari, memang dia masuk dan dia balik saja. Dia takkan dapat masuk ATM langsung. Tapi kalau program dia sebulan, 2 bulan, 2 minggu dia kena asingkan diri. Lepas 2 minggu baru dia boleh masuk ATM. Setakat ni tu polisi kita. Okay? Dan ni nasihat kesihatan, saya rasa Dr. Sarah dah cakap tadi. Jagalah lebih kepada ethics. Cough ethics dengan hand sanitize. Dan ini kita punya bilik gerakan bencana Jobsa di Shah Alam. Dia boleh hubungi nombor ni, telefon dan WhatsApp. Dan di pusat kesihatan juga kita ada bilik gerakan juga. So boleh hubungi ni nak tanya apa-apa maklumat, latest, statistik ke, ada kes positif ke tak, semuanya akan update sini. Jobsa dan pusat kesihatan memang interrelate. Okay, saya kongsi sikit saja lagi. Oh, ini yang nak kongsi juga, ni awal-awal hari tu pun kita ada keluarkan tentang mobility student, incoming student. Semua ni kita dah ambil tindakan lebih awal hari tu. Jadi sepatutnya tak ada pelajar daripada negara-negara berisiko masuk. Tapi masih ada lagi. Masih ada lagi dan student kita jemput di airport, student kita bawa belancong ke Melaka bersama-sama kan. 2 minggu kita halang kita punya own UiTM staff untuk masuk kampus, tapi student kita dengan pelajar yang datang daripada negara berisiko. Agak berisiko, alhamdulillah tak ada apa-apa jadi. Okey, okey, ni just kita kongsi sikit. Ini yang kami dah home surveillance sebelum ni. 4 pelajar ni dia bukan pelajar baru, sebab pelajar baru kita dah block. 4 pelajar ni pelajar Cina yang masuk awal dulu masa bulan Januari. Kita kuarantin dia 14 hari. Ini pelajar lama yang dia dah balik ke Malaysia daripada Cina. Jadi alhamdulillah semua tak ada simptom. Lepas 14 hari kita lepaskan. Ada yang duduk di rumah sendiri di ICT, tapi ada yang tak ada rumah, kita letakkan dia di kondo kristal. Yang ini semua dah discharge. Okay. Dan ini kes keseluruhan kita masih tengah dalam home surveillance kita. Okay, ada 35 kes. Pulang dari negara berisiko 27 kes. Kontak positif 3, perhimpunan tabligh 1. Okey, itu 31 baru. 4 tadi Cina tadi. So total Malaysian saja 34, 27 negara berisiko, 3 ada kontak positif, ibu ayah dia ada kena-mengena dengan yang UDA tu. Dan perhimpunan tabligh ada seorang datang semalam. Okey. Kampus kita membantu UiTM Puncak Alam buat masa ni. Ada 24 kes Shah Alam, Puncak Alam 10, pelajar 22, staff 12. Jengka ni sebab isterinya orang Shah Alam. Jadi dia sama-sama surveillance di Subang. Okey, kes yang menjalani saringan COVID ada 5 kes, yang ini kes bawah Kementerian Kesihatan. 3 sebab kontak positif, 2 balik negara berisiko dan bersimptom. 4 kes dah negatif, so tak ada kes positif buat masa ni. 1 masih lagi pending, tapi dah hari ni sepatutnya dah keluar result. InsyaAllah tak adalah. Dan kes masih dalam pantauan 19 dan dia dilepaskan 16 kes. Okey, dan ini kita juga pantau ILI dengan URTI, influenza-like illness atau upper respiratory tract infection. Ini kes batuk sesama. Kalau tiba-tiba trend menaik, kita risau. Mungkin kena buat macam surveillance tu lah. Takut-takut ada ke COVID yang sporadik kes kita tak perasan. Tapi setakat ni kita tengok kita punya URTI lebih kurang 40 ke 70 lah. Naik sikit 10 hari bulan 105. Tapi lepas tu turun balik. Trend dia lebih kurang macam tu, insyaAllah belum merisaukan lagi lah. Dan itu kes isolasi kita. Setakat ni kes disahkan positif tiada. Kes PUS oleh KKM 5 kes tadi. Mula daripada 25 hari bulan sampai 9 Mac. Saya rasa tu je yang saya nak kongsikan. Kalau ada apa-apa soalan selepas ni kita tunjuk sikit cara basuh tangan dengan hand washing. Selepas ni cara basuh tangan. Cara basuh tangan dan cara pakai mask. Kan? Ramai tak tahu kan? Jadi nurse kita akan tunjukkan. Terima kasih. Okey, yang tadi itu adalah cara basuhan tangan menggunakan sabun dan air. Sebenarnya cara tu pun dah okey. Tapi since that orang worry about that, selalu nak hand sanitizer. Jadi kami akan demo juga penggunaan hand sanitizer. Okey, silakan Tan Roslinda dan Dila.
Kami juga sedang mengedarkan hand sanitizer. Boleh sekali buat demo lah. Boleh sekali. Okey. Kena amount agak banyak sedikit sebenarnya banyak sikit. Okey, hold dulu. Okey, simpan kat tempat tangan, hold dulu. Hold dulu. Okey. Okey, Stanners ready? Okey. We can start now. Okey. Tapak tangan dahulu. Ke bawah dan macam sauk ke belakang. Supaya tepi-tepi semua kena. Okey, biasanya untuk hand sanitizer ni dia mengandungi alkohol Yang terbaik adalah 75% alkohol. Okey, biasanya kenapa cepat kering sebab dia mengandungi alkohol. Okey. Okey. Biasanya praktik ni bukan saja pada musim COVID, tetapi apabila kita hendak macam contohnya menyediakan makanan ataupun handling the babies pun sebenarnya bagus, daripada tandas pun sama juga. Tak ada bezanya Okey, sekarang ni kami akan tunjuk cara penggunaan mask. Kita juga ada video Sam's patient has an upper respiratory infection. Ini adalah surgical mask Sam yang macam knows what to Dr. Sapura Sam beritahu puts on tadi. a mask and enters the Yang room. belakang, yang depan ni adalah bahagian yang kalis air. Sepatutnya berada di luar. Itu tujuannya. Dan di atas ni dia mempunyai wire yang membolehkan Sam membentuk hidung kita bila menggunakannya. Maksudnya kita kena pastikan benda Sam tu performs hand hygiene. mengikut bentuk hidung kita supaya coverage kita dengan Sam cara secures her mask yang either betul. with ties or by placing elastic Mula bahagian earloops atas dulu. around her ears. Kemudian She fits picit. a flexible band to her nose bridge, making sure it is snug to her face atas and dua below hulu her chin. dan ke belakang. Wire tu. Kita Sam memang knows jadi her kalau front of her tengok di mask is sini contaminated. cover bagian Sam hidung performs hand hygiene. sini dan bagian pipi ni. Okey, termasuk Instead dagu. of touching Itu the cara mask, penggunaan she grasps the ties mask or surgical yang elastics betul. of the mask, Sekarang kita akan carefully demo removing penggunaan the mask without touching surgical the mask Sam N95. discards the mask in the waste container. Sam performs hand hygiene. Great Okay. job, Sam. Senang saja, tapi nak bernapasnya sebenarnya memang sangat susah dengan N95 Okey. Okey, bahagian hidung juga mempunyai untuk pembentuk hidung. Okey. Okey. Semua cover Okey, itu cara yang betul. Dan mask dengan surgical mask N95 dengan surgical mask ni sepatutnya tak adalah kita nak guna dari pagi sampai ke petang kalau untuk medical staff ni satu prosedur mereka akan buang. Itu standardnya. Jadi kalau kata nak guna mask N95 ni, saya rasa lebih praktikal hanya kepada orang-orang yang mengendalikan pesakit dan fasiliti kesihatan saja. So saya rasa itu saja demo kami. Sekian, terima kasih.